Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik kitab kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi Yasalunaka Syekhul Azhar. Tajuk kita masih lagi dalam keluarga berencana. Keluarga berencana, perencana keluarga lah. Perencanaan keluarga. Jadi ada orang tanya Syekh ni, bagaimana pandangan agama mengenai pembatasan kelahiran anak melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi isteri ataupun bagi suami? Maksudnya cara dia jarak ke supaya tidak beranak lah dah. Jadi kami mengharapkan penjelasan mengenai keadaan apa sahaja yang membolehkan seorang menerapkan program pembatasan kelahiran. Jadi nak tanya Syekh ni guna, benar boleh ke tidak ni membataskan keluarga? Adakah ini bermaksud tak percaya ke Tuhan lah? Macam-macam lah ni. Orang-orang kapur buat kedai kopi dah. Jadi Syekh ni jawab, terkadang timbul beberapa sebab dan keadaan yang memaksa seseorang melakukan perencanaan keluarga dengan cara mengatur jarak kelahiran yang cukup panjang antara satu kelahiran dengan kehamilan yang berikutnya. Dengan begitu, anak yang akan dilahirkan akan lebih sedikit jumlahnya dan tentunya hal itu akan sejalan dengan tuntutan sebab di atas. Para fuqaha telah menginventarisir, mencari sebab-sebab lah yang membolehkan seorang yang melakukan pembatasan kelahiran. Antaranya seorang wanita mempunyai tingkat kesuburan tinggi sehingga mempunyai potensi yang besar untuk hamil secara berturut-turutan, dan hal itu akan menyebabkannya menjadi lemah atau sakit. Jadi salah satu benda kalau kita nak kawal suruh jarak ni ialah nyawa lah. Ada orang beranak 15 orang dah. Beranak juga tak tahu beranak sampai 15 orang. Ngelas sekali meninggal dah. Kerana dia ni semakin lemah lah. Tak mampu lagi untuk beranak dah. Makin tenaga ni. Jika dia sampai tahap tu, dia boleh kawal. Sebab yang lain, misalnya suami isteri atau salah seorang dari mereka punya penyakit menular yang berbahaya. Dia ni ada penyakit AIDS ke, penyakit apa ke bahaya, sehingga ni tak sanggup nak tengok anak dia pun kena penyakit pelik dah. Sehingga sekiranya mereka melahirkan anak, maka penyakit berbahaya tersebut akan menular kepada anaknya yang baru lahir. Sebab yang lain ialah isteri mempunyai penyakit, dan sekiranya dia hamil, maka penyakitnya akan semakin parah, tidak akan sembuh, lambat sembuhnya, atau dia akan mengalami kesulitan dalam melahirkan. Itu dia jenis penyakit macam-macam lah. Payah beranak lah, beranak macam nak mati, macam-macam lah masalah. Setiap orang itu bertanya. Tapi kalau ada ubat nak cari lah. Ada cara. Kadang-kadang bukan cara doktor apa, ada cara lain lah. Tapi nak yang begini, kalau tak ada cara siapa kebahaya, baik dia jarakkan kelahiran, dia kawal lah kelahiran. Sebab yang lain ialah kesulitan dalam bidang ekonomi. Selagi miskin sangat tak nak pegang anak payah. Dalam negara-negara tertentu kos pendidikan, kos nak pegang anak ni mahal. Tempat kita ni header sebenarnya tak. Tapi begitulah, semakin lama semakin ada lah unsur-unsur yang mahal ni tak. Dalam berarti ayahnya tidak mampu memenuhi kewajipan-kewajipannya dalam memberikan nafkah. Sekiranya anaknya ramai dan ramai anak ni, payahlah nak beri nafkah. Hal ini adalah apa yang digambarkan oleh para fuqaha terdahulu dengan ungkapan khawatir jatuh kepada kesulitan disebabkan banyaknya anak. Bersedia dia ramai anak, dia akan menjadi sulit nak pegang anak . Kesimpulan yang dapat dipetik dari penjelasan-penjelasan agama di atas ialah jika ditemukan alasan-alasan yang membolehkan seseorang melakukan pembatasan keluarga, maka agama tidaklah melarangnya mengikut cara yang aman dengan dalam melakukan pembatasan keluarga, cara yang selamat yang tidak melampau, yang tidak kata kerat putus untuk beranak . Hal ini dapat dikiaskan dengan apa yang telah banyak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, iaitu dengan menggunakan cara azal, iaitu menumpahkan sperma di luar rahim. Jadi zaman Nabi ni cara zaman dulu ya. Ia kira menumpahkan sperma di luar rahim, cara untuk boleh anak lah . Dalam sebuah kitab hadis sahih disebutkan bahawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, kami telah melakukan azal menumpahkan sperma di luar rahim pada masa Rasulullah SAW. Kemudian berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW.
Namun beliau tidak adalah melarang kami melakukan itu. Sekiranya sesuatu itu dilarang, maka Al-Quran pastilah melarang kami. Jadi kalau benda tu haram, mestilah Nabi royak dan mestilah Quran turun. Imam Ghazali, Imam Ibn Qayyim dan yang lainnya membolehkan cara azal dah. Cara untuk membataskan kelahiran dengan cara azal ni boleh dah. Iaitu mengeluarkan, menumpahkan sperma di luar rahim. Namun dalam hal ini seseorang tidak boleh menggunakan metod pemandulan secara permanen, secara kekal. Baik bagi suami ataupun isteri. Cara kekal tak boleh. Kerana itu jelas perbuatan melampaui batas terhadap ciptaan Allah. Sementara tidak ada alasan yang membenarkan dilakukannya hal itu. Jadi cara tersebut kira melampau. Agama-agama kalau membenarkan pun dalam keadaan yang terbatas, terhad, tidak melampau. Kerana metod pembatasan kelahiran yang lain masih banyak lagi. Dan juga terkadang metod sterilisasi, panggil istilah dia. Metod apa? Jenis kerak putus ni. Kerak apa? Tiup pelipiu ke macam-macam lah dalam perubatan itu menyebabkan ovum tidak boleh keluar dah untuk pergi ke tempat dia tu. Sampai tahap tu tak boleh dah. Akan menyebabkan seorang menyesal di masa akan mendatang, mungkin menyesal anak pula dah. Boleh saja seorang suami isteri memiliki seorang anak atau dua anak lalu mereka melakukan sterilisasi dah. Maksudnya tu lah kerak gapo tu siapa aku tak beranak. Dan setelah itu misalnya kerana kecelakaan kedua anaknya meninggal dunia. Sementara kedua orang suami isteri sudah tidak boleh lagi punya anak disebabkan telah dilakukan proses sterilisasi tersebut terhadap mereka. Jadi baru menyesal dah. Jadi jangan melampau dah. Kebenaran agama ni ia berdasar keadaannya. Jangan melampau dah. Oleh kerana itu hendaklah menggunakan metod-metod pembatasan kelahiran yang sah dan bersifat sementara yang masih dalam batas yang diperlukan sahaja. Jadi kawalan sekadar diperlukan sahaja. Okey, ada lagi masalah yang sama seputar masalah pembatasan kelahiran. Orang tanya Syekh ni lah. Sebuah keluarga yang berkecukupan mempunyai 4 orang anak dan bermaksud melakukan pembatasan kelahiran. Dia ada 4 orang anak yang kata nak berhenti beranak lah. Bagaimanakah pandangan agama mengenai hal ini? Padahal si isteri berada dalam keadaan kesihatan yang prima, yang baik dah. Dan mampu untuk melahirkan anak lebih banyak lagi masa tak ada masalah penyakit sekabut dah. Bagaimana hukumnya sekiranya dilakukan proses pembatasan kelahiran pada si isteri ataupun si suami? Syekh ni jawab. Pertama-tama kami perlu ingatkan bahawa dimasukkan dengan program pembatasan kelahiran yang banyak dibicarakan di dunia Arab. Dan juga negara-negara yang banyak penduduknya tidak mencakup metod pembatasan kelahiran dengan cara sterilisasi. Hak mana pun jangan cara kekal. Cara tetap kekal dah. Pembatasan kelahiran dengan cara kekal tu tak boleh. Itu tetap haram dah. Sementara nampaknya cara pembatasan kelahiran yang ditanyakan adalah pembatasan kelahiran dengan cara sterilisasi. Macam dia ni. Nanya-nanya pun nak kira kekal tak beranak dah. Maksud dari sterilisasi ialah menghentikan kemampuan punya anak secara permanen secara kekal pada seorang suami maupun isteri. Metod atau cara yang seperti ini sama sekali tidak termasuk program pembatasan kelahiran yang selama ini banyak dibicarakan. Kalau cara ni bukan cara hak kita nak becek kecek kira ni nak. Hak ni cara melampau dah. Kita kecek kira ni kita nak bataskan, bukan batas kita menjarakkan kelahiran dan tidak ramah sangatlah. Adapun yang dimaksudkan dengan program pengaturan jarak kelahiran, program keluarga berencana ialah mengkonsumsi ubat, menggunakan ubat yang akan mencegah terjadinya proses pembuahan supaya tidak beranak selalu, iaitu dengan cara menjauhkan unsur-unsur sperma lelaki-lelaki dari unsur ovum telur wanita tu sehingga tidak terjadilah proses pembuahan. Selama proses pembuahan tidak terjadi, maka tentunya tidak akan terjadi kehamilan. Dan selama tidak terjadi kehamilan, maka tentunya tidak akan lahir seorang bayi. Itu keadaan biasa gitu. Dia sekat tu bergabung dah. Dari sini kita fahamilah bahawa program pembatasan kelahiran tidaklah identik dengan proses sterilisasi ataupun potong kerak teguh dah. Yang dimasukkan dengan usaha pembatasan kelahiran ialah penggunaan berbagai alat dan sarana dan cara yang aman dan dibolehkan untuk menjaga jarak tertentu di antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya. Dengan begitu, dalam jangka waktu bertahun-tahun sebuah keluarga hanya mempunyai jumlah anak yang sedikit, tidak ramai sangatlah. Jika ditemukan sebab-sebab yang mendorong seorang melakukan program pembatasan kelahiran, baik kerana alasan kesihatan maupun kerana alasan ekonomi, maka agama tidaklah melarangnya. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama mengenai penggunaan metod yang aman
dan bersifat sementara, bukan permanen, bukan kekal dalam mengatur jarak kelahiran. Jadi hak ulama kata boleh ni, hak kawal menjarakkan anak tidak kekal, tidak apa kata putus kerak putus, tak boleh beranak, bukan gitu dah. Namun jika tidak ditemukan sebab-sebab yang mendorong seorang mengikuti program perbatas kelahiran, maka tak perlulah dia melakukannya kalau tidak ada masalah. Ekonomi pun okey, beranak ramai pun tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah dah. Kalau dia boleh dia boleh jaga. Dah. Berdasar keputusan ini kita dapat simpulkan bahawa hukumnya keluarga di atas melakukan metod sterilisasi itu, iaitu cegah hamil secara kekal. Namun mereka boleh melakukan program pembatasan kelahiran dengan menggunakan cara-cara yang sah dan aman yang tidak kekal. Okey, sterilisasi dia kata kerak tu tak boleh beranak terus tu. Ada tanya Syekh, bagaimana pandangan agama mengenai sterilisasi ta'kim? Ya, bahasa Arab ta'kim maksudnya kerak. Tak boleh beranak terus lah. Sterilisasi ta'kim adalah menjadikan seorang baik laki-laki maupun wanita tidak boleh lagi punya anak untuk seterusnya. Maksudnya pakai tak beranak lepas ni. Baik itu dilakukan dengan cara menelan obat, meletakkan suatu alat tertentu untuk selama-lamanya ataupun dengan melakukan operasi. Operasi kerak ke apa? Ikat dah. Dalam kitab yang berjudul Ad-Din wa Tanzim al-Usrah terdapat keterangan sebagai berikut. Dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada pelarangan yang tegas mengenai proses sterilisasi ini. Hak kira kekal ni, putus beranak kekal ni. Namun majoriti Muslim berpendapat bahawa hal itu dilarangkan oleh agama selama tidak ada keadaan yang mendesak yang memaksa seorang melakukan hal itu. Lagi tak mendesak, tak membahayakan kesihatan, jangan nak buatlah, haram dah. Jadi maksudkan dengan proses sterilisasi ialah proses penghentian kemampuan seorang untuk mempunyai anak secara kekal lah ni. Namun sebagian fuqaha zaman sekarang membolehkannya proses sterilisasi ini dengan beristimbat pada firman Allah SWT yang menyebutkan, maksudnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan dia menjadikan mana siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Sebagai fuqaha moden hak baru ni mengatakan bahawa selama Allah SWT telah menjadikan sebagai orang mandu kerana hikmah-hikmah tertentu, maka tidaklah mengapa seorang menjadi ke orang lain mandu kerana tuntutan maslahat tertentu. Tapi tuntutan maslahat yang kata situ tak, untuk kepentingan tertentu, bukan sekadar-kadar suka-suka dah. Sebahagian fuqaha membolehkan pelaksanaan sterilisasi pemandulan secara kekal ni jika pada diri seorang terdapat penyakit gila. Orang gila dah. Atau penyakit keturunan yang bersifat tetap, memendukan anak dia dan tidak dapat disembuhkan secara pasti dah, secara maksudnya disahkan oleh pakar-pakar dah. Di mana penyakit itu akan menular secara genetik. Maka ketika orang itu menikah, dia dapat melakukan proses sterilisasi pada dirinya. Ilmu moden telah membuktikan tanpa ragu bahawa penyakit yang diderita orang tua akan menurun kepada anaknya. Jika seorang anak menderita satu penyakit, maka anak tersebut akan menularkannya kepada anaknya kelak pula. Jadi kepada cucu pula, atau kepada keturunannya yang akan datang, cucu-cucu habis penyakit benda gitu dah. Masalah genetik sudah menjadi sesuatu yang tidak diragukan lagi, atau paling tidak pendapat ini dibangun di atas hipotesis yang sangat kuat. Jadi benda penyakit keturunan ni hak bahaya lah. Penyakit gatal, penyakit telah sikit-sikit kan pasal itu lah. Walaupun orang-orang terdahulu kita belum menyedari tentang ilmu ini, namun tak kala Imam Syafi'i mengatakan bolehnya membatalkan pernikahan disebabkan penyakit kusta dan belang. Penyakit kusta, penyakit ta'un, penyakit kusta kulit ke apa dah, boleh bawa mati ni. Maka ini sesungguhnya merupakan penjelasan bahawa seorang anak yang lahir dari orang tua yang punya salah satu penyakit ini, walaupun dia tidak menderita penyakit ini, namun penyakit tersebut akan menular kepada keturunannya pula. Dengan begitu, bagaimana mungkin kita dapat mengkiri bahawa penyakit tertentu yang diderita oleh orang tua kelak akan menurun kepada keturunannya melalui faktor genetik. Itulah hujah dia, sebab faktor genetik ni dia tubuh dah. Ada penyakit tu dia jenis darah beku otak dah, habis keturunan dia dah. Pok dia, darah dia, tuk dia dah habis tu. Mati umur berapa tahun? 40-50. Jadi tak macam gitu dah.
Seolah-olah macam jadi satu ketapan ada. Kerana dia jadi beku darah dalam otak dia. Tak apalah. Hak tu kan tak? Hak tu bicara lah. Tapi nak punya ada hak jenis penyakit genetik dah. Kecil manis pun ada setengah genetik dah. Pasal kecil manis kalau dia bukanlah kerana kerosakan buah ginjal tu mudah-mudah kadang. Kerana dia ni keturunan dia mudah rosak buah pinggir dah. Setelah sekali akan jadi kecil manis lah dan sebagainya. Okay, sebagai fuqaha yang lain mengajukan kritikan terhadap pendapat di atas. Jadi untuk guru fiqh yang lain kritik benda ni. Adapun pendapat yang lebih mudah untuk terima hati ialah bahawa yang lebih utama bagi kita manakala berada pada keadaan yang mendesak untuk diberlakukannya proses sterilisasi pencegahan kematian secara kekal ni, iaitu untuk menghindari bahaya yang pasti akan terjadi sekiranya tidak dilakukan sterilisasi. Kena yakin, kena pakar dia, kena ngesah doktor pakar dia ya. Maka kita dapat melakukan sterilisasi cegah kehamilan secara kekal ni untuk jangka waktu terbatas. Jadi bukan kekal lah. Pencegahan kehamilan yang tidak kekal ni. Kekal tak boleh juga ni Syekh ni kata dah. Iaitu sterilisasi yang dilakukan hanya sekadar pada saat-saat yang sangat diperlukan sahaja. Terdapat beberapa jenis penyakit menular yang belum boleh disembuhkan dan belum boleh ditanggali, maksudnya disembuhkan lah dah. Namun di masa yang akan datang masih ada harapan bahawa penyakit tersebut akan boleh disembuhkan. Tapi kena ingat, teknologi perubatan ke apa ni kan ada berkembang. Mungkin boleh siam masa akan datang. Mungkin sahaja obat penyembuh penyakit tersebut akan dapat ditemukan pada masa yang tidak lama lagi dari sekarang. Masa sekarang tak jumpa lagi penyakit AIDS dan penyakit apa orang. Mungkin lah. Sehingga akhirnya penyakit tersebut akan boleh disembuhkan pula pada masa akan datang. Pada saat itu kita dapat menghilangkan sebab yang mengharuskan seorang melakukan proses pencegahan kemahiran secara kekal. Habis itu. Pembuahan buatan, maksudnya beranak dalam tabur uji lah dah. Anak beranak tabur uji tu waktu ubik dulu. Lepas tu guna tabur uji tu masuk mula ke ataupun bubuh lain tu payah biasanya waktu masuk mula darah yang ibu lah. Baru ibu mudah membesar dah. Ada orang tanya Syekh, bagaimana pandangan agama tentang masalah pembuahan buatan yang bayu tabur uji lah, guna waktu ubik masuk dari tabung, maksudnya guna proses saintifik dah yang gabung di luar tu, iaitu dengan cara memasukkan sperma lelaki ke dalam rahim seorang wanita melalui suntikan. Terdapat perdebatan di kalangan rohaniawan Kristian mengenai hal ini. Orang Kristian pebalah dah. Bagaimana pandangan ulama Muslim? Kristian pebalah juga, kita je tahu dah. Masa patung Yesus ni ada di Amerika tu tak? Dia ada padri Kristian tu, dia bukan Katolik dah. Dia mazhab apa dah lah. Jadi dia ni kuat ceramah di seluruh Amerika tu. Dia kata idolatry dah. Dia kata syirik ni tak. Idolatry ni apa? Membuh patung Yesus ni. Tak benar, tak betul tu sembah patung Yesus. Yesus dalam Joseph pemarah dalam Bible ada je lagi macam-macam lah ayat dia. Apa yang katok yang ambil patung tu, yang ambil patung hak muka Yesus dia pun katok nak tuku dah. Jadi dia ada perdebatan jugalah. Dalam Kristian pun ada batiniah dah. Sebenarnya bahkan batiniah hak tempat kita ni hak ni tasawuf sesak dah. Dalam Kristian pun ada juga hak jenis gini. Dan sebenarnya Trinity pun ada unsur-unsur batiniah, iaitu unsur-unsur sufi yang kata jadi punya koya ni seolah-olah Tuhan ni gabung dengan makhluk, jadi alam ni seolah Tuhan dah. Tuhan berada dalam alam. Jadi gitulah. Jadi adalah pokok dia pun berdebat Kristian. Bagaimanakah pandangan ulama Muslim pula tentang inilah sterilisasi tentang bayi tabur uji ataupun buat cantumkan dengan proses saintifik yang moden ni, panggil teknologi apa ni, bioteknologi, sehingga boleh menggabungkan antara sperma dan ovum ni di luar daripada rahim dah. Lepas tu masuk semula ke ataupun cara lain, wallahu a'lam lah. Jadi boleh ke tidak boleh dulu dah. Syekh ni jawab dah, Allah SWT telah menetapkan bahawa pernikahan adalah satu-satunya cara yang halal, teratur dan aman untuk menyalurkan keperluan biologi manusia ni tak, keperluan jiwa dia nak. Dan juga akan melangsungkan keturunan menyambung menyambunglah keturunan manusia ni. Jadi kalau tidak nikah, tidak ikut saluran dia, tak beranak lah. Sedangkan manusia ni perlu dikembangkan. Seorang tidak boleh keluar dan menggunakan cara lain guna memenuhi kedua nilai tersebut. Boleh guna cara yang haram, cara yang lain dah. Cara-cara yang tidak dibenarkan dah.
Zina ataupun benda-benda alat-alat ngauk kuasa ni tak boleh laku, haram dah. Namun sebahagian kalangan dunia barat kerana mereka bebas dari semua etika dan rambu-rambu akhlak dan telah hancurnya keagungan kehidupan rumah tangga di antara mereka, mereka berlindung kepada apa yang dinamakan dengan pembuahan buatan, yang ni bayu tabuk uji tu. Dia tak sedap lelaki yang ambil sperma jatuh mana-mana tak kisah. Dah, tak ada tabung dia pula buat masuk. Jadi baby dia perut dia, tak tahu apa siapa dia. Iaitu dengan cara mengambil sperma seorang lelaki yang subur dan mempunyai kemampuan untuk membuahi dan kemudian diletakkan pada rahim seorang wanita lain yang mempunyai suami yang tidak subur. Oh putihnya ada tahap tu dah. Dengan proses itu kemudian wanita itu hamil dan melahirkan anak. Lalu dengan paksa nasab anak tersebut dinisbah kepada suami wanita itu. Walaupun sebenarnya sperma yang membentuk nenek itu adalah milik laki-laki lain. Ni jadi dia pak putih lah dah. Di barat. Para fuqaha telah menetapkan bahawa dengan melakukan pembuahan yang seperti ini, maka wanita itu dihitung telah melakukan kejahatan genetik. Keturunan dah. Sosial dan agama yang tidak dapat terima oleh agama dan juga nilai-nilai kehormatan. Tak logik. Orang lain suku sakat masuk dalam rahim wanita tu lah. Kerana apa yang dilakukannya itu merupakan kebebasan seksual di antara laki-laki dan perempuan, pengamburan nasab, dan juga akan melahirkan banyak sekali penyakit kejiwaan yang kini banyak menjadi bahan kajian para pakar ilmu psikologi dan ilmu sosial. Bahkan sebagian fuqaha ada yang mengertikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan zina yang menyebabkan seorang mesti dihukum dan diberi pengajaran. Tahap tu kira zina lah. Zina. Walaupun bentuk kejahatan pada perbuatan tersebut tersembunyi, namun hukum yang berlaku atasnya adalah hukum cambuk sebagaimana yang Allah SWT telah tetapkan atas perbuatan zina. Kira zina lah gitulah. Namun jika ada seorang wanita yang subur dan begitu juga suaminya, namun disebabkan suatu hal suami tidak dapat memasukkan spermanya ke dalam rahim isterinya kecuali melalui pembuahan buatan, iaitu dengan cara mengambil sperma si suami dan kemudian meletakkannya ke dalam rahim isterinya. Sementara doktor yang amanah berpendapat bahawa hal ini merupakan satu-satunya jalan bagi pasangan suami isteri tersebut untuk boleh mempunyai anak, maka agama tidaklah melarang hal itu. Kerana proses yang kedua ini adalah satu usaha untuk membantu pasangan suami isteri tersebut dalam memperolehi keturunan. Dalam hal ini tidak terjadi hubungan kecuali di antara pasangan suami isteri tersebut. Jadi hak ni betul-betul ambil benih daripada suami isteri tersebut dan isteri pada suami tersebut dicantumkan dalam tabur uji ke guna bioteknologi. Lepas dia boleh masuk dalam rahim semula, boleh melahirkan anak tersebut. Ni tak ada masalah. Dengan demikian pandangan agama mengenai proses pembuahan buatan di antara dua orang suami isteri adalah seperti pandangannya terhadap upaya penyembuhan suatu penyakit. Jadi dia baca berubah lah. Walaupun nampaknya guna sperma tapi guna alat, dan dia gabungkan masuk semula tu, dia baca berubah penyakit-penyakit lain. Tak ada masalah. Habis itu. Seterusnya anak angkat dah. Anak angkat. Ada seorang orang tanya Syekh ni, seorang Muslim mengadopsi anak yang bukan Muslim. Orang Islam ambil anak orang bukan Islam, dan kemudian anak tersebut meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh. Apakah dalam hal ini anak tersebut boleh dimakamkan di perkuburan kaum Muslim? Sekiranya tidak, mengapa? Dia pegang anak orang bukan Islam dah, nak ambil dia pegang dah. Tak lama tu mati tak dah. Mati nak tanya kubur mana dah. Syekh menjawab dah. Allah mengharamkan seorang mengadopsi anak dan kemudian menisbahkan anak hasil adopsinya kepada nasabnya. Pertama sekali, adopsi maksudnya memelihara anak lah. Ada pegang anak angkat lah. Pegang anak angkat siapa-siapa, lepas tu berbuat bin dia ni. Ni haram lah. Kita tak ada anak gapo atau setengah orang kita ada anak dah. Tapi biasanya hak tak ada anak dah. Yang ambil anak siapa-siapa orang, lepas tu ambil kecil berbuat bin dia dah. Ni benda haram lah. Anak-anak ni besar ni. Al-Quran telah mengharamkan praktik anak angkat yang seperti itu dalam surah Al-Ahzab ayat 4 hingga 5. Maksudnya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibu hak zihar. Ni style orang Arab lah. Dia marah ke bini, dia pun serupa bini dia macam mak dia dah. Ni mulut sajalah, mana boleh jadi bini tu jadi mak dia. Nak beri marah ni dah.
Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ni baru kita siapa hak kita bincang. Anak-anak akak tu belah mana saya, setan mana kita pergi, setan mana pun dia tak akan jadi macam anak sendiri. Macam anak darah daging. Jadi demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Royaklah mulut sajalah. Pozihah ni benda tak logik asu lah. Begitu juga anak akak ni macam anak sendiri tak logik asu juga. Dan Allah mengatakan sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkatmu dengan memakai nama bapa-bapa mereka, anak-anak angkat ni. Dia berbuh nama pok dia asal lah. Walaupun dia tak cara pun kita cara nak guna dah. Dia berbuh nama pok dia asal. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Jadi kalau tak tahu siapa-siapa kutip tengah jalan bayi apa kata jumpa tepi tu sapuh lah dak. Kes buai-buai bayi ni ambil kat Perak lah. Tapi Perak pun itulah jangan berbuh nama bank kita dah. Bin Abdullah ni lah bin Abdullah bukan pok bukan masuk ma'allah. Ada ni masalah ma'allah orang Cina kau dia masuk Islam berbuh bin Abdullah. Bin tu berbuh lah bin pok dia Cina. Bin ni bukan masalah pok tu mesti Islam. Dia kena Abu Jahal bukan Islam. Nabi pun bin Abdullah tu lah. Secara asas ni tidak masuk tak siapa lagi sesuai Islam macam mana kata dia Islam wallahu alam lah. Ada ulama kata dimaafkanlah waktu fatrah tu perbincangan dia. Tapi asas saya gitu dah. Jadi begitu juga pok orang bukan Islam ni. Jadi tak boleh nak buai nama pok dia tu, bubuh pok dia asal dah. Tapi kalau tak tahu pok siapa dia jumpa budak kecil ni mana-mana tepi parit tepi mana jumpa kau orang kena buai dah. Budak tu kita pergi besar pun pahala yang masih besar. Dah dan kita boleh pahala besar kita pergi anak-anak buang yang tak tahu siapa dia ni. Jangan kata berat pergi kan tak tahu pok dia. Pergilah dah. Kita pergi moga-moga anak tu membesar dengan baik. Dia tidak ada salah apa-apa. Hak salahnya mak pok dia dululah. Okey, Islam mengharamkan anak angkat mengangkat anak angkat seperti anak sendiri seperti di atas. Kerana itu berarti penyelewengan terhadap nasab. Nasab keturunan itu besar. Pengerosakan terhadap jalinan keluarganya dan pembentukan kasih sayang buatan yang dibangun atas dasar kebohongan dan penipuan. Jadi bohong tipu lah. Tipu nasab besar lah pasal dia titih baris. Dia bukannya bohong biasa dah. Kebohongan nasab ni boleh pergi turun-temurun ya. Siapa anak cucu-cucu berbelah berpuluh keturunan lagi. Jadi dosa orang dah anggap dia. Nasab ni dah. Hak berat sekali keturunan Nabi lah. Kalau tipu lah dah. Ada orang baca Habib tak betul lah. Kita sangka baik lah. Mungkin keturunan yang betul. Tapi kalau keturunan Nabi betul pun. Habib ke apa. Kalau benda yang buat tidak ikut sunnah. Kita tak boleh ikut. Pasal Habib atau keturunan Nabi. Jangan amal lagi. Bukan Habib hak keturunan Muhajir bin Isa daripada mana-mana daripada Iraq turun ke Yamin waktu saja keturunan Nabi rahmat lagi dah. Tapi salah satu hak bagus jaga keturunan ni ialah sanalah Muhajir bin Isa. Walaupun orang kata dia keturunan dia ada memang dia daripada Syiah lah. Syiah Ismailiyah kau dan apa Isna Asy'ariyah tak tahulah. Tapi lepas tu dia ada pengaruh ahli sunnah juga sebab dia ada pengaruh di Yamin tu nampak dia ikut aliran lain. Wallahu a'lam yang pentingnya kalau jaga nasab kita terimalah sangka baik. Tapi tidak boleh dijadikan hujah untuk menyatakan betul berlaku dari keturunan Nabi lah. Tak boleh. Kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Habislah situ dah. Okey, lepas tu haram lah kita anak akak kita anggap anak sendiri jadi haram dan tidak menilai sama sekali tak boleh jadilah. Dia akan kena kembali pada pok dia lah. Dengan begitu status anak ditanya tetap sebagaimana sebelumnya. Baik berkaitan dengan nasabnya maupun dengan urusan-urusan yang lainnya, semuanya kena kembali pada keturunan asal dia. Tidak boleh kepada keluarga angkatnya. Praktik ambil anak haram, berbunuh anak sendiri ni haram. Yang telah dilakukan sama sekali tidak akan mengubah keadaan anak yang bersangkutan. Anak angkat tersebut tetap anak angkat bukan anak sendiri. Walaupun susu. Walaupun orang nak suruh halal hubungan keluarga ni. Yang ambil kecil baby dia beri pack dah. Cocok lah apa ada model ni boleh cocok waktu ambil susu isteri dia. Isteri boleh beri pack supaya jadi anak sesuai barulah mudah untuk hubungan duduk rumah. Tu dah.
Orang jaga syariat lah. Orang tak caw. Marah pula dah kita sebut gini. Tak apalah. Orang yang jaga berhati-hati ni yang suka jadi ibu susu. Lepas tu, tetap juga bukanlah anak nasab keturunan. Dia hanya anak sesuai. Tak boleh berbuh bin kepada pok sesuai dia. Oleh kerana itu, anak tersebut diberlakukan sebagaimana anak-anak non-Muslim lainnya. Kalau orang Muslim, kalau dia ambil anak non-Muslim tu, dia pegang. Dia kira anak non-Muslim lah. Dan itu berarti dia tidak dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin. Kalau dia tak ada masuk Islam kecil lagi kau apa, dia mati kat secara asal ni suruh ke pok dia lah. Pok bukit Islam tu. Kecuali apabila tidak ditemukan seorang pun dari keluarga atau kaumnya mahu menguburkannya, maka dalam keadaan seperti ini, anak tersebut boleh dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin. Kalau dia kecil lah ni dah. Orang mak pok dia boleh ambil lah. Dan kita tak sebar lah berebut nak bubuh kubur tak. Kubur Islam lah. Kubur tak penting. Dia kubur cara mana pun kalau betul-betul orang tu Islam, tetap Islam juga lah. Namun jika anak tersebut telah dewasa dan balik serta kemudian masuk Islam, maka dia mempunyai hak sebagaimana orang Muslim lainnya. Tapi kalau dia balik, dia cerdik kau apa, maka dia Islam lah dah. Maka tak timbul dia atas dia lah, bukan atas keluarga dia. Walau keluarga yang asal kafir pun, dia masuk Islam, tetap Islam lah. Namun pengangkatan anak dengan cara di atas adalah sesuatu yang Allah SWT haramkan. Hak salah ni dibubuh nama bin kepada pok angkat dia, tak boleh lah. Habis itu sikit lagi. Khitanan anak perempuan tak? Sunat anak perempuan belah mana ni? Apakah agama mengajarkan wanita untuk dikhitan sunat ni? Mengapakah ni? Okey, Syekh ni jawab. Khitan bagi seorang wanita ialah memotong bahagian kulit yang terletak di bahagian paling atas kemaluannya sikit. Kalau budak kecil payah nampak ni lah. Para fuqaha mengatakan bahawa khitan termasuk salah satu tradisi dan kebiasaan yang telah berjalan sejak lama. Berkhitan tidak ubahnya seperti mencukur kumis, memotong kuku dan menggunakan siwak gosok gigi lah. Manusia normal tercipta dengan disertai kebiasaan-kebiasaan seperti ini sejak dahulu kala lagi. Oleh kerana itu diceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS telah mengkhitan puteranya Ishak tatkala masih berumur 7 hari. Jadi orang Arab ni kecil lagi khitan dah. Dia khitan budak kecil ni cepat berhenti darah. Nah, tapi kalau kecil dah kita dalam tempat kita ni payah ni terhenti nak khitan sunat budak kecil. Pasal payuh kecil sangat dah. Tapi negara Arab tu memang dia buat kecil lagi dah. Para ulama mengatakan bahawa mengkhitan ke anak wanita adalah sunnah hukumnya, tidak wajib. Sunnah hukumnya. Tu secara umumnya majoriti ulama lah. Telah diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Ada hadis yang sebut gitu dah. Demikian juga dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang masuk agama Islam maka hendaklah dia berkhitan walaupun dia orang dewasa. Ni kalau orang jatuh, kalau besar, dia kena sunat lah dah. Namun perlu diingat bahawa khitan mesti dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dilakukan pada bahagian yang mesti dikhitan saja, jangan melampau. Khitan bagi anak perempuan hendaknya dilakukan oleh seorang doktor wanita yang ahli atau oleh seorang doktor laki-laki yang ahli sekiranya tidak ada doktor wanita. Kena pakar lah. Sunat doktornya reti dah. Jadi sebenarnya doktor sendiri tidak yang ada peribahasa itu timbul Dr. Wan Azizah ke apa dah. Dia doktor dah. Tentang sunat anak wanita perempuan ni lah. Di negara ya apa? Sebenarnya tak jelas dah. Pasal orang jantan memang doktor buat akui. Orang jantan ni kulit dia tu lebih dia tu sangat busuk, sangat kotor dah. Dia boleh mendatangkan penyakit ataupun sangat kotor, tak penyakit pun busuk banget dah. Itu hikmah yang sangat jelas khitan anak lelaki. Tapi anak perempuan ni tak jelas ni. Rasa dia ni bukan menyekat aliran luar, aliran tak boleh masuk perkecing ni. Lelaki ni yang kencing ke gapo ni akan menyebabkan najis-najis kotor tu tersekat di kulit-kulit luar ni dah. Kulit lah dah menyebabkan busuk, kotor dah. Tapi anak perempuan ni tak jelas. Jadi doktor-doktor pun sebenarnya tidak berapa kena, tak jelas mana nak kerat setang mana dah. Tak perlu mana dah. Ada bahkan setengah tu kata lalu saja dah. Lalu sikit. Dan doktor terima khitan wanita ni sebabnya kan dia takut orang buat pergi kau tok bidai kau si kapu kau si koda. Dia boleh kerak, yang boleh bahaya ke budak kecil tu pula lah. Gitulah dah. Sebab budak kecil tak nampak mana masa kecil dah. Kalau sunat budak kecil pun budak teen ni sekadar lalu luka sikit je dah. Luka sikit saja.
sebagai syarat lah. Masa payuh dah. Gitu. Sebuah hadis lain mengatakan, wahai wanita Ansar, pakailah pewarna pada kedua tanganmu secara merata. Lakukanlah khitan pada anak perempuanmu dengan ringan sahaja dan tidak berlebih-lebihan sehingga membinasakannya. Dan juga jauhilah olehmu sikap mengingkari kenikmatan. Mengingkari nikmat, maksudnya tidak bersyukur atas nikmat lah. Sebagian fuqaha berpendapat bahawa khitan ini hukumnya wajib. Ni ada setengah ulama kan mereka kata, kalau kita baca kitab mazhab kita ni, ada ulama mazhab kita kata wajib juga budak puan ni. Sunat dah. Namun tidak ada dalil yang sahih mendukung pendapat ini. Kalau kita ada dalil tak ada. Dia hanya qiyas dengan lelaki dah. Tu je. Jika seorang wanita tidak berkhitan, maka dia tidak melakukan dosa besar atau maksiat yang lain. Jadi Syekh ni kritik pendapat ni, walaupun kita kata jumpa dalam kitab pun tak boleh pakai belakang dah kitab ni. Tengok Al-Quran Sunnah. Kitab ni bukan maksum. Kitab yang maksum ni Quran dah sunnah je lah. Sunnah pun kena cek pula, sahih tak sahih pula dah. Jadi ikut je pada kitab. Ada setengah kitab kita dulu ni dia suruh benda syirik pun ada tak. Benda khurafat ada. Beli pakaian ni tak boleh beli hari Sabtu. Hari Selasa macam-macam kena bala, kerak kuku tak boleh kerak hari Selasa, hari Rabu. Jadi bala tu jadi sia dah. Benda-benda sia ni lah paling kuat Islam larang ni. Hak Nabi paling kuat menentang khurafat ni lah dah. Benda-benda mengangkat sia. Buat sikit sia. Tiba-tiba Tok Guru pondok, Tok Guru mana mengajar dah. Jadi benda tu khurafat dah. Jadi gitulah dah. Jumpa dah kitab ni kita tak boleh pakai teguh. Walaupun kitab besar, kecuali you boleh hujah dan dalil dah. Baru kita boleh aman sentosa pakai hujah tersebut lah. Setengah hari berbuat nas kitab tu lebih muktamad daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Masalah juga ni. Masalah juga lah. Nas kitab tu kita hormati dah ulama sebagai ijtihad dia. Tapi kalau kita tengok dia tak bagi hujah, kita tengok ulama lain walaupun kitab tak bersama mana, boleh bagi hujah yang kuat, kita ikutlah kitab kecil pun dah nak agama. Terutama bila tidak ada alasan kesihatan yang mengharuskan atau tujuan yang diinginkan. Jadi kalau tak ada tujuan yang jelas, ikut adat semata-mata, jadi tidak perlulah nak tekan-tekan dah. Sunat wanita ni dah khitan budak kecil perempuan dah. Para fuqaha memandang bahawa alangkah baiknya khitan tersebut dilakukan pada saat seorang masih kecil lagi. Sunatnya mulai kecil kalau kira dah. Tapi tempat kita ni kalau budak jatuh besar dah sikit. Sebenarnya lagi kecil lagi cepat siar dah, cepat sembuh. Sebab dia lebih hormon dia lebih cepat untuk sembuh lah budak kecil ni. Kerana itu lebih mudah bagi orang yang dikhitan, mengingat kulit orang yang telah dewasa jauh lebih tebal. Dan tentunya akan menambah rasa sakit tak kali dikhitan lagi besar, lagi payah, lagi tebal kulit. Lepas tu lagi lambat sembuh dah. Adapun manfaat pengkhitanan dilakukan terhadap wanita ialah yang lebih menenangkan gejolak seksual pada dirinya. Ini pendapat ulama ada. Perlu kami ingatkan bahawa banyak di antara masyarakat yang keterlaluan dalam melakukan khitan sehingga lebih banyak mendatangkan bahaya dibandingkan manfaat-manfaat yang diharapkan. Tentunya kepada mereka kita serukan agar menghentikan cara-cara mereka yang keterlaluan itu dalam mengkhitan anak perempuan. Gitulah dah. Anak lelaki ni biasa entah ibu kulit tu dah, anak perempuan tak jelas Bahkan Tok Guni Aziz dulu memang bagi fatwa kata tak perlu khitan wanita. Sebenarnya mazhab Hanafi. Beberapa mazhab memang dia kata tak perlu pun khitan wanita ni sunat apa tidak Dia Syekh Dr. Wahbah Zuhali orang tanya dia, gana khitan wanita, dia kata di masyarakat Syria tak sunat, tahu dah betul ke tak. Saya dengar orang buat dia dulu lama dah lah. Masyarakat Syria dia kata betul ke tak tahu. Dia kata tidak sunat budak tina dia lah. Jadi kita jangan tekan lah. Benda ni kalau orang tak sunat bala lah, haram lah, dosa besar tak sunat usul lah. Benda tu tak jelas dah. Nabi Ibrahim dia cerita dia je sunat. Lepas tu anak cucu dia tak cerita apa tina dia, bini dia, anak tina dia, tak ada cerita dah anak cucu tina dia. Hanya cerita anak lelaki dia dah. Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim pun tua dah sunat dah. Umur 80 ke apa, ada satu riwayat kata tua dah sunat. Jadi tapi nak yang bunyinya semua tu jelas, lakinya jelas. Khitan dia maksudnya jelas untuk suci bersih. Tapi perempuan tak jelas. Jadi tak bolehlah kita terima mudah kata haram dah. Tak jelas lah. Tak jelas. Sekarang ni kita tak boleh mudah-mudah kata haram. Ni sangat tak jelas lah kalau kira sangat tak jelas dah.
Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.